Dekat sini saya ada lampu Mr. DIY yang saya beli 2 tahun lepas. Saya dah buat macam-macam modifikasi pada dia, tapi cuma pada dia punya ni lah. Sampai saya telah jahanamkan dia punya lampu. Kalau macam korang boleh tengok, dia punya 2 wire ni dah terputus. Patutnya dia akan menyala satu, dan satu switch tu akan tukar kepada yang satu lagi. So dua-dua akan menyala lah. Kalau tak, kalau saya switch off switch tu, dia akan nyala pada bahagian satu ni je. Tapi wire dia dah rosak. Cuma saya dah buat cantuman sedikit. Saya ikut polariti dia lah. Saya kikir sedikit pada bahagian ni negatif, ini bahagian positif dia. Ada tembaga dekat sini, so saya boleh buat wiring lah. So hari ni saya nak tunjuk dekat korang macam mana saya nak refurbish balik semua benda ni. Bateri ni pun saya nak ganti. Ini 9 volt tak silap, dan saya akan gantikan dengan 4.2 volt lah. Dan saya nak buat dia kecerahan yang statik. So let's go. Ok, first saya mula dengan tanggalkan kesemuanya. Dia punya bingkai ni pun sebenarnya boleh ditanggalkan sekali, so jangan risau lah. Yang ni pun saya tak nak guna sebab ni direct current AC. Board ni akan tolong tukarkan current AC ni kepada DC. 220 volt AC kepada, saya rasa, 5 volt DC. Ok, bateri ni pun saya tak nak guna. Saya nak guna bateri yang telah saya solder bersama BMS. Dia punya soket ni saya still nak guna supaya kita boleh charge kita punya bateri BMS ni lah. Bateri yang telah disambungkan bersama BMS. Kalau korang tertanya-tanya macam mana saya nak pantau bateri ni tanpa apa-apa simbol, apa-apa isyarat untuk dia full kan, saya akan guna ni. Ini adalah voltmeter. Korang boleh dapat dalam RM3. Dan cara pengiraan dia senang saja. Sampai saja 4.1, 4.2 volt, itu bermaksud dia dah penuh lah. Orang yang tak tahu sangat pasal benda ni mungkin tak faham sangat. Tapi kalau korang, saya rasa insyaAllah boleh. Sebab benda ni simple sangat. Dia pengganti kepada bateri God kita lah, bateri indicator kita. And then saya akan gunakan step down module untuk kita rendahkan sikit arus dia kepada 3 volt lah. Sebab kalau kita letakkan tinggi sangat, takut LED ni akan cepat terbakar. So apa yang saya buat, saya telah cantumkan tepat port ni kepada power bahagian bateri ni lah, bahagian BMS ni. Bila kita dah solder macam ni, saya tak nak wire dia terkeluar macam ni, sebab saya takut lika pintas berlaku bila kedua-dua bateri ni bergelaga macam ni. So apa yang saya nak buat, saya akan gluekan kedua-dua ni. So saya akan gam sahaja. So wiring port kepada bateri sudah siap. Just charge. Kemudian BMS ni akan kontrol power dia supaya masuk 4.2 volt sahaja untuk charge kita punya ni lah, kita punya bateri ni. Kalau boleh yang port ni, dia punya male bahagian dia, korang cari yang 4.2 volt nya, jangan cari 12 volt nya, sebab kita nak selamatkan. Walaupun BMS kita ni dah kontrol kita punya voltage, cuma kita nak langkah berjaga-jaga sahajalah. Kemudian saya ambil saya punya step down module ni, saya solder bahagian positif dan bahagian negatif dia. Kemudian saya dah cantumkan kita punya battery indicator ni, voltage meter ni, dengan sekali dengan step down module ni lah. Saya telah buat cantuman macam ni, positif positif, negatif negatif. Yang ni kita sambung direct kepada bateri saja, tak perlu nak sambung dekat BMS. Kalau korang nak buat lagi cantik pun tak kisah sebenarnya.
Okey, idea saya sekarang ialah saya nak letakkan battery indicator ni replace dengan tempat AC tadilah. Kalau macam korang boleh tengok, saya dah potong bahagian tepi ni, tempat bahagian lubang skru dia, dan saya telah kikis dengan kertas pasir lah. Tapi saya pakai grinder. Kalau tak ada grinder, korang boleh pakai kertas pasir sahaja. Okey, nyala. Cuma dalam kamera tak berapa nampak. Next, saya ambil saya punya bekas bahagian hadapan flashlight ni, lampu camping ni. Kemudian saya masukkan panel ni punya positif negatif lah dekat lubang yang sedia ada. Senang je. Kalau korang rasa tak secure sangat, korang boleh je letak double sided dekat bahagian belakang. Okey, cun. Memang boleh nampak lah. Saya tak nak tinggi sangat watt dia sebab takut lampu ni tak akan tahan lama. So saya akan kekalkan kecerahan dia macam ni lah. Charging indicator siap, dia punya ni pun siap. Cuma agak sedikit bazir lah. Kalau boleh korang belilah bateri yang mah dia besar sikit, mAh dia. Sebab kalau ambil bateri laptop macam ni, dia takkan berapa tahan lama sangat lah. Kalau macam korang boleh tengok, dia dah drop 4.1 volt. Tadi 4.7 kan, sekarang 4.1. Ada sedikit masalah guys. Tadi saya cuba gam switch kat sini, tapi masalah dia gam tu tak nak melekat. So saya gam dekat sini sahaja. Saya masukkan wayar dulu, kemudian saya solder pada bahagian sini supaya saya boleh gam pada sini. Simple. Yang ni saya pakai super glue je, gam kat tepi ni, gam gajah. So lagi senang lah. Apa-apa hal saya boleh tanggalkan, cabut sahaja. Sebab super glue ni dia agak senang untuk, apa orang kata, pecah lah. Dia keras tapi senang nak pecah. Okey, sekarang tiba masa untuk saya pasang semua balik. Yang ni korang boleh simpan ataupun buang saja. First saya akan masukkan dia punya plastik cover ni lah, yang benda kecil lembik ni. Okey, biar dia macam tu. Make sure wire jangan ada yang terkeluar. Okey, cun 6. So dia akan ngam-ngam macam ni lah. Dia tak akan terkeluar, tak akan apa-apa. Sebab dia macam clip dekat sini. Korang just slide. Kalau dia macam longgar sikit, korang pakai super glue pun tak apalah. Kalau dia terlalu ketat, korang perlu kikis pakai kertas pasir lagi sikit. Yang ni saya masukkan dekat sini, tempat asal dia. Kemudian bateri ni saya masuk sini. Okey, muat-muat. Yang ni saya masuk ke atas sini. Sekarang saya punya ni ada bahagian terlebih sikit dekat sini, disebabkan oleh benda ni lah. Abaikan saja sebab nanti kita boleh screw juga. Bateri ni agak bergoyang-goyang, so saya letak double sided lah supaya dia lebih secure. So tak adalah dia bergoyang-goyang sangat. Lampu ni saya pasang macam biasa. Kalau cukup boleh nampak dah pecah-pecah, dah ada cala-cala. Okey, dah siap. Simple sangat. Kalau bagi korang saya tak tahulah, tapi bagi saya sangat simple. Dia jadi macam seperti asal. Cuma kita ada battery indicator. Kira modern sikit lah kita punya. Saya nak test charge sekarang. Okey, ni saya tak charge. Yang ni saya charge. Maksudnya dia tengah charging lah, 4.1 tu. Nampaknya projek kita berjaya. Dan saya sangat berpuas hati.
Jom kita test dekat luar. Okey, dekat luar ni gelap dan sekarang saya tengah test dengan lampu kita. Korang boleh tengok di voltmeter. Saya tak tahu kenapa dekat kamera dia macam tu. Sekejap saya adjust. 3.95 maksudnya banyak lagi lah bateri kita. Kalau macam korang boleh tengok, dia punya kecerahan cuma satu je lah. Ni kucing saya tak habis-habis nak menyebuk. Okey. Dia sebenarnya boleh kuat lagi, cuma saya takut LED dia akan cepat rosak. Tapi korang boleh saja replace dengan LED panel cop light yang lain. Cuma kena pilih size yang betul lah. Bagi saya kecerahan ni dah cukup puas hati lah. Sebab first dia jimat bateri, second dia tak adalah terlalu panas. Okey, saya boleh nampak dengan sekeliling dengan jelas. Okey, so far saya berpuas hati lah. Memang mantap lah projek ni. Memang best. Dah siap dah kita punya lampu Mr. DIY yang saya telah refurbish. Apa pendapat korang? Cun ke tak? Bagi saya sangat puas hati lah. Sebab first saya dah replace tempat AC ke DC tu dengan voltmeter ni. So saya tahulah berapa tinggal bateri dia. Cuma voltmeter ni bacaan dia kadang-kadang tak betul jugalah. So korang kena berhati-hati kalau korang nak buat macam saya. Second, saya suka dengan dia punya charger lah. Sebab sebelum ni saya tak boleh nak charge, sekarang saya dah boleh nak charge lah. Saya tak tahu kenapa, tapi sebelum ni saya cuba try dengan 5V, dia tak nak masuk current. So saya dah tukar kepada DC charger lah. Dia masuk ke BMS dan terus ke bateri. Third, saya suka sebab dia static. Dia satu, apa orang kata, satu power je lah. Satu power LED ni. Kalau korang nak buat dia boleh rendah, boleh tinggi dia punya keterangan dia, korang boleh pakai potentiometer ataupun korang boleh adjust je kat dalam dalam kita punya step down module ni lah. Saya harap korang suka dengan projek yang saya buat ni. Hanya untuk entertainment korang. Kalau korang nak buat sekali pun tak apa, tak ada masalah. Oh ya, dan satu lagi, saya dah potong bahagian sini yang plastik lembut ni. So senanglah saya nak tutup, tak adalah kena air sangat. Kalau korang nak remove ni pun tak ada masalah, sebab benda ni pun agak menghalang cahaya sedikit lah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe untuk kita kembangkan channel ni guys. Kalau korang ada apa-apa masalah, boleh tanya saya di ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum.